Tapi macam mana kalau dia tertelan pula ubat gigi tu? Selamat ke tidak? Okey. Ini satu yang mungkin ramai tak tahu. Falik pun mungkin yang tak berapa arif mengenai dia. Sebenarnya ubat gigi kita tak perlu kumur dan kita tak perlu buang. Oh, okey. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di Shortcast Mami Daddy Tahu Tak? Ini Falik nak bagi tahu. Jadi untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Dr. Ibrahim Shahruddin selaku Director Eye Care Dental Group dan juga sangat popular lah dekat MedFit My. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Hai, terima kasih kerana jemput saya. Minggu ini kita nak membincangkan antara tips untuk anak gosok gigi. Jadi doktor, sebelum kita bertanya tentang gosok gigi ni, kita nak tahu bila sebenarnya ibu bapa perlu jaga kebersihan mulut anak. Adakah perlu mula ketika bayi atau bagaimana? Okey, kita start. Bila kita perlu berus gigi ni, berus gigi perlu dilakukan sejak daripada bayi lagi. Sejak daripada baby lahir, sejak daripada dia memasukkan suatu benda dalam mulut dia dan makan. So daripada baby first day pun dia dah minum susu kan. So dia dah minum susu, kita perlu bersihkan mulut, lidah dan pipi dia. Kita ingat budak-budak tak suka berus gigi, tapi dengan pendekatan yang betul, InsyaAllah budak-budak pun boleh suka berus gigi. Bila waktu perlu gunakan berus gigi ni pula? Okey, berus gigi untuk biasa, untuk bayi kita akan gunakan kain ataupun kita guna teether yang boleh sangkut kat jari dan kita bersihkan dalam mulut dia. Tapi berus gigi kita mula guna apabila budak tersebut telah tumbuh gigi pertama. Ada banyak orang lain-lain. Setengah orang 8 tahun, setengah orang setahun pun tak keluar gigi lagi, setahun setengah. Jadi umur bila kalau kita bagi tahu umur tu mungkin tak berapa tepat. Yang lebih tepat apabila dah ada gigi. Bila gigi pertama sudah keluar dalam mulut, sudah boleh tukar kepada berus gigi. Jadi ada tak tips yang mungkin doktor boleh kongsi sedikit kepada ibu bapa untuk pujuk anak mereka supaya berus gigi? Takkan nak marah pula doktor kan? Betul kan? Okay. So, semua benda nak marah kan tak boleh. Berus gigi sepatutnya ada satu benda yang menyeronokkan. Jadi kita kena encourage diorang. Okay, tips yang pertama adalah saya dah beritahu tadi. Okay, tips itu adalah memilih berus gigi bersama-sama. Jadikan proses memilih berus gigi itu sesuatu yang inklusif supaya mereka pun rasa okay, I choose that one, so I want to use it. So include them in the process. Okay, pertama. Kedua, untuk kanak-kanak ni is always yang paling sesuai adalah monkey see, monkey do. Apa maksud dia adalah apabila mereka melihat kita selalu melakukan satu benda, mereka akan buat. So setiap pagi dan setiap malam apabila kita berus gigi malam, so yang pertama ibu bapa kena berus gigi. Janganlah anak berus gigi tapi kita malas nak berus gigi malam-malam kan. Betul. Sebelum tidur tu kita gosok gigi, make sure budak-budak tu ada dengan kita, boleh berus gigi bersama-sama. So kalau diorang duduk saja pun diorang tengok. Okay, so every day kalau diorang tengok 2 kali mak bapak diorang berus gigi, lama-lama mereka pun akan rasa I want to do that. Itu kiranya doktor pepatah yang saya belajar dululah. Lead by example doktor Yes, you are right. Okey, tapi doktor, adakah penggunaan ubat gigi ni selamat? Maksudnya kita tahulah yang mana anak-anak kita ni kalau nak berus gigi tu dia lepas gosok kita kena buang ataupun kita kena meludahkan semula lah. Tapi macam mana kalau dia tertelan pula ubat gigi tu? Selamat ke tidak? Okey. Ini satu yang mungkin ramai tak tahu. Falik pun mungkin yang tak berapa arif mengenai dia. Sebenarnya ubat gigi kita tak perlu kumur dan kita tak perlu buang. Okey. Okey, apabila kita menggunakan dengan jumlah yang betul, kita boleh biarkan je kat dalam mulut, kita ludah sahaja sudah mencukupi. Tak perlu guna air untuk berkumur-kumur. Sebab apa yang ada dalam ubat gigi ni adalah bahan penting yang ada dalam ubat gigi ni adalah fluorida. Okey. Kita nak fluorida ni berfungsi, ada 2 fungsi. Satu untuk membunuh bakteria yang tak baik, yang merosakkan. Kedua, dia boleh meresap kat gigi dan permukaan gigi tu menjadi lebih kuat. Okay. So kita nak dia berada di mulut tu dalam masa yang lama. Jadi untuk menjawab soalan Falik tadi, kalau menggunakan dia tak masalah kalau menggunakan jumlah yang betul. Doktor, pada peringkat umur berapa pula anak-anak ni perlu tukar untuk menggunakan ubat gigi orang dewasa dari ubat gigi kanak-kanak ni lah?
Okey. Ini adalah sangat penting bergantung kepada apa yang membezakan ubat gigi kanak-kanak dengan ubat gigi dewasa ni adalah jumlah kandungan fluorida dia. Okey. So bila siapa yang tengok video ni, kita akan dah start tengoklah kat ubat gigi tu kan fluorida. Sebelah fluorida tu nanti dia akan tulis berapa banyak fluorida kat dalam ubat gigi tu. Ubat gigi kanak-kanak kadang-kadang ada yang 500 ppm ataupun ada 1000 ppm. Okey, yang orang besar biasanya dalam 1500 ppm ya. Jadi ini bergantung kepada keadaan gigi kanak-kanak tersebut. Okey. So penting berjumpa dengan dentist. Kadang-kadang macam kenapa kena jumpa dentist? Nanti anak I tak nak buka mulut pun, baru 2 tahun dia tak berani pun. Tapi sebenarnya jumpa dengan dentist tu adalah untuk kita tahu keadaan mulut anak tu. So kalau 2 tahun dah ada gigi yang banyak yang rosak, dia perlu ubat gigi yang fluoride content yang lebih tinggi. Maksudnya 1000 atau 1500 ppm. Jadi boleh guna dah terus ubat gigi yang dewasa pada umur 2 tahun. Ataupun ada ubat gigi kanak-kanak yang lebih tinggi. Jadi bila perlu tukar ataupun berapa banyak kandungan fluoride yang perlu ada dalam ubat gigi yang digunakan setiap hari itu adalah bergantung kepada keadaan gigi kanak-kanak tersebut.